Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada sesi hari Jumaat ini. Cuma pada Jumaat ini ataupun hari ini, kita adalah hari ataupun yang pertama kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita doa moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan, keimanan dan ketabahan jiwa untuk mengharungi Ramadan-Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah seperti mana setiap hari Jumaat kita membincangkan tentang isu-isu fikih semasa. Jadi pada kali ini ataupun pada 2 minggu lepas, kita dah bincangkan sedikit sebanyak tentang Jumaat ketika waktu COVID-19 ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sebagai penutup kepada program ataupun kepada topik kita Jumaat ketika dalam keadaan wabak ni, saya akan selesaikan ataupun saya akan tutupkan topik pada hari ini dengan beberapa persoalan. Persoalan ini kalau kita lihat dan kita cuba kaji semula, mungkin kita tak akan dapat nampak keperluannya ataupun keperluan topik yang nak kita bincangkan ini kepada topik-topik ataupun kepada buku-buku ulama-ulama kita yang lama. Apakah isu yang nak saya kongsikan ataupun soalan yang saya nak kongsikan ataupun nak ajukan? Ialah yang pertama, kalaulah dalam keadaan wabak yang dah menular dan sebagainya, katakanlah kita dah dapat buka masjid balik, walaupun dah keluar beberapa saranan ataupun beberapa guidelines yang telah diletakkan oleh kerajaan Singapura, iaitu akan bersambungan iaitu circuit breaker ni sampai kepada 1 Jun. Baiklah tuan-tuan, kalaulah katakan lepas 1 Jun kemudian solat Jumaat pun dah dapat dijalankan, katakanlah, bagaimana kita nak solat Jumaat? Adakah kita solat Jumaat dalam satu saf yang mana saf tu akan rapat-rapat, ataupun kita masih maintain social distancing, antara satu orang dengan satu orang yang lain? Adakah saf ketika itu dibolehkan ataupun tidak? Ini adalah soalan yang pertama. Kemudian perbincangan kepada soalan yang kedua, iaitu kalaulah katakan kita masih lagi menjaga jarak ketika solat Jumaat nanti, walaupun keadaan masjid-masjid dah dibuka. Persoalan dia ialah, kalaulah semua orang jaga maintain social distancing tersebut dan kemudiannya dalam satu masa cuma dapat solat 250 orang sahaja bagi setiap masjid, dan kemudian itu kita cuba bayangkan, kalaulah katakan Masjid Kampung Siglap yang selalunya dapat menampung anggaran dalam 2,000 hingga 3,000 jemaah, bagaimana keadaannya kalau solat Jumaat hanya khusus kepada 250 orang? Justru itu kita akan dapat nampak solat Jumaat itu akan diulangi dan diulangi dan diulangi. Bagaimana dengan waktu solat Jumaat tersebut? Adakah waktu itu mencukupi? Ataupun waktu itu mungkin, kalaulah kita katakan dalam satu kali solat Jumaat 250 orang, kalau katakan selalunya yang datang tu 1,000 orang katakan, kita perlukan dalam anggaran 4 kali solat Jumaat. Jadi kalau 250 sampai 4 kali barulah 1,000 orang. Maka perlukan waktu yang panjang. Dalam satu Jumaat je mungkin akan ambil masa dalam 20 minit, setengah jam. 4 kali solat Jumaat mungkin dalam 2 jam. Itu kalaulah masjid dapat menampung 1,000 orang.
Bagaimana kalau solat Jumaat mula waktu dia pukul 1 lepas azan Zuhur, kemudian dianjakkan dan ditundakan solat Jumaat tersebut sebab banyak kali solat Jumaat, sampaikan menyebabkan kita perlukan sampai masuk waktu asar. Boleh ataupun tidak? Ini akan kita bincangkan pada hari ini. Bilakah solat Jumaat itu dibolehkan? Waktu solat Jumaat ini. Baiklah. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam keadaan kita nak menjawab soalan yang pertama, iaitu tentang soft solat Jumaat. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat kepada keperluan dan kepada kemaslahatan yang akan ada apabila kita jaga social distancing ni, kita dapat nampak ya tuan-tuan, akan dapat bantu menolak penularan wabak ini. Justru itu, kalaulah katakan kita solat berjemaah dalam keadaan soft kita terputus-putus, sedangkan selalunya kita dengar imam ataupun khatib berkata sawu sufufakum, okey, rapatkanlah saf, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salat atau min tamamis salat, sebab rapatkan saf itu adalah antara kesempurnaan solat. Maknanya kalau sekarang saf dah tak rapat, solat kita tak sempurna lah. Ini kalau kita dengar. Dan kalau kita fikirkan dari sudut mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni apa tuan-tuan? Di dalam usul fiqh ada satu kaedah yang bernama mafhum mukhalafah. Mafhum ni apa? Mafhum ni apa yang dapat kita faham daripada perkataan tersebut. Mukhalafah ialah opposite apa yang kita faham. Kalaulah saya kasih contoh, okey, saya suka makan burger. Ni mafhum dia, mafhum muwafaqah atau mafhum yang kita dapat faham ialah Syafi'i suka makan burger. Tapi kalau mafhum mukhalafah, maknanya kita nak bilang Syafi'i suka makan burger. Mungkin Syafi'i tak suka benda lain. Ataupun saya cakap saya perintah, saya minta dalla ala talab, itu saya ada satu istilah perintah yang meminta. Contohnya jangan masuk rumah kalau ada pakai kasut, ataupun jangan masuk rumah dalam keadaan kaki itu berkasut. Mafhum mukhalafah, the opposite yang kita faham apa? Masuklah rumah dalam keadaan tak berkasut. Ini yang dimaksudkan dengan mafhum mukhalafah. Jadi kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Rasul pernah bersabda, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat atau min iqamatis salat. Okey. Sesungguhnya merapatkan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Bila kita cakap perkara ini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mafhum mukhalafah dia apa? Kalau kita tak rapatkan saf, solat kita tak sempurna. Ini yang kita dapat faham. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adakah keadaan sebelum adanya penularan wabak akan sama dengan keadaan setelah ada penularan wabak? Ataupun senang kata lain, bila kita keadaan senang, apakah hukum tu akan sama juga dengan keadaan kita susah? Saya kasih contoh. Kita solat zuhur, berapa rakaat tuan-tuan? Semua kita cakap ya, kalau kita mustautin, kalau kita tak musafir dan tak ada apa-apa sebab untuk kita qasarkan solat, maka pada ketika itu kita punya solat rakaat zuhur ialah 4. Baiklah, ini dalam keadaan kita senang. Tapi bila kita dalam keadaan susah, bermusafir, yang mana perjalanan tu perlu kepada beberapa masafah ataupun beberapa jarak, yang mana ada perbezaan antara pandangan ulama terhadap jarak orang musafir ni. Ada yang mengatakan cukup dia keluar daripada negeri. Okay. Ada yang cakap tak, kena sampai berapa-berapa batu, 3 farsakh, 4 farsakh dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan kena sampai berapa batu, 86 batu dan sebagainya. Ini semua adalah antara ijtihad para ulama. Tapi kita tak akan bincangkan pada hari ini. Saya kasih sebagai gambaran untuk kita fikir, rupanya kadar orang tu dikatakan orang musafir
pun ada perbincangan antara ulama kita. Baiklah, sekarang ni bila kita dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan susah, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala pernah berfirman, "Fala junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum." Okey. Maknanya tak ada salah apa-apa untuk kamu mengkasarkan solat kalau kamu dalam keadaan takut. Okay. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang ni dah aman dah kita. Okay, kita dah tak perlu nak takut dengan ayyaftinakumul ladina kafaru, tak perlu nak takut dengan orang fitnah ataupun ujian ataupun perkara-perkara yang akan dilontarkan oleh orang-orang kafir. Sekarang ni kita dah aman." Okay. Maka Rasulullah pun berkata apa? Sesungguhnya qasar ataupun pengqasaran ataupun peringanan ataupun kekurangan waktu ataupun kekurangan rakaat untuk solat itu adalah sebagai hadiah untuk kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebagai hadiah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan, di sini kita dapat nampak keadaan bila dalam keadaan susah berbeza dengan bila kalau keadaan kita dalam keadaan senang. Sebab itu ada keluar satu istilah ataupun satu kaedah fiqhiyah, okey. Idza daqal amru ittasa' wa idza daqal idza daqal amru ittasa'. Okey, wa idza ittasa'a daqa. Okey. Apa maksud dia? Yang membawa erti kalaulah keadaan tertentu dalam keadaan sempit, okey, kalaulah keadaan waktu tu dah jadi sempit, maka hukum agama pun ada keringanan, diringankan. Tetapi bila sampai keadaan tu mula kepada keluasan ataupun balik semula kepada kebebasan, ketenangan, yang mana tak ada kesempitan dekat situ, maka pada ketika itu agama tu diketatkan kembali. Kita dapat nampak kaedah ini diaplikasikan dalam keadaan kita musafir. Solat dikasarkan, puasa pun diringankan kepada orang-orang yang bermusafir. Puasa Ramadan, tapi dia kena qada balik lah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sama juga dalam keadaan darurat. Bila keadaan darurat, ada perkara-perkara tertentu yang pada keadaan tak darurat tak dibolehkan. Tapi bila dalam keadaan darurat dibolehkan. Bukan maknanya perkara tu jadi halal. Contohlah, kalaulah saya katakan istilah yang paling kita senang nak faham, makanan. Ada orang pernah cakap, kalaulah dalam keadaan yang dah terdesak, dah tak ada tempat lain kita boleh makan, dekat depan kita hanya ada bangkai. Bangkai kan busuk, kita nak makan pun kita macam geli. Tapi katakan kita makan juga, sebab apa? Sebab kita nak jaga diri kita daripada mati ataupun daripada kehancuran. Kita makan sedikit saja. Pada ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bukannya kita cakap daging bangkai itu jadi halal. Tidak, dia tetap haram. Cuma diringankan pada ketika itu. Cuma dibolehkan pada ketika itu, tapi dia tidak dihalalkan. Dia tetap hukum dia haram. Jadi ini adalah antara pembincangan ulama. Daripada kaedah apa, tuan-tuan? Idza daqal amru tasa' wa idza tasa' daqa. Bila keadaan tu semakin sempit, semakin rungsing, semakin susah, maka hukum tu diringankan, diluaskan. Apabila keadaan tu dah semakin luas, dah semakin tenang, dah semakin ringan, dah semakin luas, maka pada ketika itu hukum tu diketatkan kembali. Justru itu, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bukannya maknanya kita menggunakan agama dan sebagainya, tidak. Tetapi kita dapat nampak bahawasanya ajaran Islam sendiri memberikan kita garis pandu ini. Bahkan kalau kita lihat, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, semua garis pandu yang telah diletakkan dalam agama-agama, dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, semua berpaksikan kepada 5 tujuan utama. Maknanya ada tujuan lah kenapa perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Justru itu, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
dalam keadaan yang darurat ini, kita balik kepada topik kita pada hari ini. Solat berjemaah dalam keadaan soft, rapat-rapat ataupun dalam keadaan soft, masih lagi apply social distancing dalam keadaan penularan wabak ini? Okay. Jawapannya ialah dibolehkan. Okay. Bahkan dia tidak mengatakan bahawasanya pahala tu berkurangan. Pahala tu masih lagi sama. Daripada mana kita dapat tahu ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian? Jadi kalau kita tengok beberapa rujukan daripada para ulama kita, antaranya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, okay. Antaranya juga Al-Imam Ar-Ramli juga ada menyebutkan tentang perkara ini. Maknanya pahala dia tu, walaupun soft dia tu dijarak dan dijarakkan. Okay. Imam Ar-Ramli ketika menulis bukunya ataupun ketika menulis makalahnya ini, Imam Ar-Ramli tidak berfikir tentang kalau adanya wabak penularan. Maknanya dalam keadaan yang biasa. Okay, dalam keadaan yang biasa. Apatah lagi kalau dalam keadaan penularan wabak ini, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Jadi bila kalau keadaan yang penularan wabak ini, bila kita maintain social distancing, itu tidak bermakna pahala kita berkurangan ataupun kita tak mendapatkan pahala soft tersebutnya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata dalam hadis qudsi ini, qayyadtu 'abdi, aku telah mengikat hamba aku itu. Okey, maknanya hamba aku ni selalu solat, selalu berzikir, selalu berpuasa dan sebagainya. Tapi disebabkan ada perkara-perkara yang mendatang kepada diri hamba tersebut, maka Allah Ta'ala pun berkata seakan-akan dia mengikat hamba tersebut daripada melakukan ibadahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bertanya dengan para malaikat dan berkata, okay, wahai para malaikat, tidakkah kamu nampak bahawasanya hamba aku ini dulu pernah buat gini, tapi aku sekarang ni mana'tu abdi, maknanya aku telah melarangnya daripada membuat perkara-perkara tersebut disebabkan ada urusan-urusan yang mendatang pada kesihatan orang tersebut. Maka orang tersebut masih lagi sabar, malaikat berkata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, berikan kepada hamba aku ini apa yang selalunya dia buat. Okay, kalau dia selalu buat satu amal ibadat, bila dia dalam keadaan sakit dia nak buat, tak dapat buat, pahala dia masih lagi berterusan, berdasarkan kepada hadis qudsi ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadilah kalau katakan kita selalu merapatkan soft, kita selalu nak dapat solat berjemaah, tapi disebabkan ada urusan-urusan ini, kita hanya dapat solat jemaah di rumah. Ataupun bila keadaan masjid dah dibuka, kita dapat solat jemaah dekat masjid, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, soft tu harus dijarak-jarakkan. Tujuannya apa? Untuk mengelakkan kemudaratan yang berlaku. Dalam keadaan lah wabak ni berleluasa, penularan wabak ni dan sebagainya, itu yang menyebabkan kita perlu sangat untuk jaga kemaslahatan dan kesihatan diri kita dahulu, dan pada waktu yang sama melaksanakan amal-amal ibadah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara pandangan yang bagi pandangan saya dibolehkan kalau katakan kita solat dalam keadaan social distancing, dalam keadaan penularan wabak, untuk menjaga kemaslahatan bersama, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara perkara yang dapat kita lihat dalam menjawab soalan yang pertama. Apakah kalau kita solat social distancing dibolehkan? Jawapannya dibolehkan, selagi mana makmum dan imam syaratnya tu mesti sah. Itulah yang telah kita kongsikan pada minggu lepas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, syarat makmum dengan syarat imam tu, makmum kena tahu ilm at-tam, mengetahui secara sempurna pergerakan imam. Itu yang telah kita kongsikan minggu lepas. Jadi sekarang ni, pada hari ini, makmum tahu pergerakan imam. Cuma makmum punya soft tak sempurna ataupun ronggak-ronggak. Dan bagaimana pula? Jawapannya ialah dibolehkan selagi mana ada kemaslahatan, dan pada waktu yang sama juga kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang dhaqa, dalam keadaan yang sempit, yang mana perlu kepada keringanan dalam meletakkan beberapa hukum-hukum agama. Ini adalah antara kaedah-kaedah yang dapat kita ambil faedah dan kita dapat lihat daripada contoh-contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada pula soalan yang kedua dalam nak menjawabnya,
kita dapat nampak soalan dia ialah, kalaulah katakan solat Jumaat itu kita nak melaksanakannya tapi cuma boleh dalam 250 orang sahaja, okay, dalam satu masa, bagaimana pula kita nak solat dalam keadaan kalau katakan ada dalam 3,000 orang nak solat, okay, macam mana pula nak kena go batch by batch sampai bila nak habis, takkan sampai solat asar pun kita nak belum solat Jumaat dan sebagainya. Ni kita ada persoalan-persoalan yang mungkin boleh kita buka buku-buku turas kita. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat, selalunya lah dalam keadaan musibah, dalam keadaan ada ujian pada diri kita ataupun pada orang-orang yang bersekitaran dengan kita, maka kita akan cuba cari huraiannya. Maka disebabkan itulah, bila kita diberikan ujian, sebagai orang yang beriman, dia akan sentiasa cari huraiannya dan mencari jalan keluar. Dalam mencari jalan keluar, banyak mutiara-mutiara yang dia kena lalui, yang dia kena congkil dan dia kena simpan. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita nak menjawab soalan ini, kita dapat nampak ya, banyak sangat kata-kata ulama dan juga beberapa pandangan-pandangan ulama yang mengatakan tentang solat Jumaat, waktu solat Jumaat. Kita mengikut pandangan yang jumhur, iaitu pandangan Imam Hanafi, pandangan Imam Malik dan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan waktu solat Jumaat itu ialah setelah masuknya waktu zuhur. Bila dah azan zuhur. Daripada mana kita dapat tahu perkara ini? Daripada mana Imam Asy-Syafi'i dapat tahu perkara ini? Ataupun daripada mana jumhur ulama dapat tahu perkara ini? Daripada sebuah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada jalur Anas bin Malik, mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW solat Jumaat ketika matahari tamilus syams, ketika matahari condong, maknanya setelah gelincirnya matahari. Apa maksud gelincirnya matahari? Okay. Maksud gelincirnya matahari ialah apabila bayang-bayang kita melebihi sedikit daripada, ataupun contohlah bila kita berdiri, matahari dekat atas kita ni matahari ni kita, matahari dekat atas kita, shadow dia macam gini je, okay? Shadow dia macam sikit gini je. Tapi bila matahari dah tergelincir, maknanya dah bergerak sedikit, shadow dia tu akan melonjong sedikit, okay? Melonjong sedikit tu dah menunjukkan tentang dah masuknya waktu zuhur. Jadi berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, maknanya mereka solat Jumaat, baginda Rasulullah dan juga para sahabat solat Jumaat ketika condongnya matahari, maknanya dah masuk waktu zuhur. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang permasalahan waktu zuhur, kita dapat nampak kesemua jumhur ulama mengatakan masuknya waktu Jumaat, solat Jumaat ialah pada mulanya waktu zuhur. Adapun pula pandangan Imam Hanafi ataupun pandangan Imam Hambali, pandangan Imam Hambali berbeza sedikit dengan jumhur pandangan ulama. Imam Hambali ataupun mazhab Hanabila mengatakan bahawasanya solat Jumaat ini mula waktunya tu adalah pada waktu duha. Pada waktu duha. Waktu duha tu bila tuan-tuan dimulainya? Ketika matahari dah melebihi ataupun ketika sinaran matahari itu melebihi satu panjang anak panah. Maknanya macam mana ni pula? Tu zaman dulu lah. Zaman dulu dia nak kira, dia ikut anak panah. Okey, matahari dah sampai dekat anak panah. Contohnya letak anak panah. Anak panah. Cahaya matahari belum naik lagi. Cahaya matahari dah sampai dekat anak panah. Baru diorang solat duha. Ni qadra rumhin. Dalam keadaan kadar dia tu, panjang dia tu ialah kadar satu anak panah. Tapi kalau waktu kita sekarang ni berbeza pula untuk kita mudah kira, 20 minit setelah waktu syuruk. Okay. Bila dah masuk waktu subuh, habis waktu subuh tu waktu syuruk. Okay. Waktu matahari dah terbit. Pada ketika itu 15 minit sehingga 20 minit ataupun senang kata 20 minit setelah matahari terbit, boleh kita solat duha, boleh kita solat sunat. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
mengikut kepada pandangan sebahagian daripada ulama Hanbali mengatakan masuknya waktu duha dah boleh dah solat Jumaat. Okey. Maknanya dalam keadaan pukul katakanlah syuruk pukul 7. Okay. 7.20 dah boleh solat Jumaat. Okay. Mengatakan itu adalah antara waktu yang dibolehkan solat Jumaat. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pandangan yang kedua daripada mazhab Imam Hanbali ialah mereka mengatakan solat Jumaat itu boleh dilaksanakan 1 jam sebelum masuk waktu zuhur, berdasarkan kepada beberapa riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tuan-tuan, bila kita lihat tentang perkara ini, kita rujuk kepada beberapa pandangan ulama, antaranya ulama Hanbali. Salah seorang tokoh ulama Hanbali yang bernama Al-Imam Al-Kharqi, ada mengatakan bahawasanya 1 jam sebelum masuk waktu solat Jumaat kita boleh, ataupun 1 jam sebelum masuk waktu solat zuhur kita boleh solat Jumaat, berdasarkan kepada beberapa riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat apa hadis mereka ambil daripada hadis Jabir bin Abdullah. Daripada hadis Jabir. Daripada hadis Jabir ada mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jumu'ah thumma nadhhabu ila jimalina fanuriyankan maslahat yang ada dengan perkara-perkara hadis-hadis yang ada sekarang ni di depan kita, yang didukung oleh pandangan-pandangan mazhab ulama. Bila kita bandingkan dalam keadaan kalaulah katakan kita solat Jumaat lepas zuhur, nak tunggu Bilal habis azan, nak tunggu Bilal habis selawat, kemudian kita pun nak solat tak sempat dan sebagainya, boleh tak pada waktu itu kita ikut kepada mazhab yang lain? Ini adalah antara perbincangan-perbincangan para ulama kita. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa yang saya nak sampaikan di sini ialah kalaulah ada keperluan yang mendesak, yang mana kita perlu untuk mengambil beberapa pandangan-pandangan yang telah dikeluarkan tadi, maka berdasarkan kepada maslahat, keperluan pada ketika itu, kalaulah disebabkan kita ikut kepada sesuatu pandangan menyebabkan kita dapat buat solat Jumaat tersebut dengan keadaan yang sempurna, maka itu adalah pandangan yang lebih rajih, walaupun pandangan tersebut dulunya adalah marjuh. Rajih apa? Kuat. Marjuh tu adalah tak kuat. Berdasarkan kepada perkara ini, saya berhujahkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Dr. Profesor Abdullah bin Bayyah, yang mana beliau ada pernah mengatakan ma kana rajihan qad yakunu marjuhan wa ma kana marjuhan qad yakunu rajihan. Yang dulu tu pandangan tu mungkin pandangan yang kuat, tapi berdasarkan perubahan zaman, perubahan keadaan, keperluan kesesakan ataupun keperluan kita kepada beberapa hukum-hukum yang lain, menyebabkan pandangan yang kuat tersebut boleh jadi pandangan yang tak kuat. Mungkin dalam keadaan yang lain, pandangan yang tak kuat dulu mungkin disebabkan oleh perubahan zaman dan sebagainya jadi pandangan yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita letaklah dalam diri kita bahawasanya kita ni sebenarnya nak cari kebenaran, nak cuba sedaya upaya mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dan kita lihat kepada pandangan-pandangan ulama, dan juga kita lihat juga kepada kemaslahatan dan juga keperluan kita. Bahkan kita bukannya merubah-rubahkan agama, bukannya kita pick apa yang kita nak ataupun kita tinggalkan apa yang kita tak nak, bukan. Tetapi kita lihat kepada ahwal, keadaan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata ataupun pernah memberikan saranan kepada keadaan seseorang berdasarkan suatu saranan berdasarkan kepada keadaan seseorang. Contohnya ada orang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah,
apakah amalan yang paling baik untuk aku? Okay, Rasul berkata, untuk kamu iman billah, beriman dengan Allah Ta'ala. Ada orang tanya lagi, orang lain tanya soalan yang sama juga, apakah perkara yang paling bagus untuk aku? Birrul walidain, taat kepada ibu bapa. Ada orang datang pula dengan Rasulullah, wahai Rasul, nasihatkan aku, apa yang aku kena buat sekarang, apa yang paling baik untuk aku? Rasul berkata, la taghdab, jangan marah dan sebagainya. Ini adalah antara bagaimana Rasulullah SAW melihat keadaan dan ambil kira keadaan dalam meletakkan sesuatu hukum. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika ada orang dapat tahu, dan kita semua tahu dah, hukum mencuri kalau dia dah melebihi beberapa kadar-kadarnya kena potong tangan. Ini adalah antara perkara-perkara hukum hudud. Tetapi Sayyidina Umar tidak membuatkan perkara tersebut berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang mendesak. Kerana pada ketika itu orang ni dia curi dalam keadaan tengah kemarau, tak ada makanan, kekurangan makanan. Jadi dia terpaksa, orang tersebut bukan terpaksa, orang tersebut memang rasa sangat keperluan untuk makan. Jadi dia tak nak dia kena curi. Jadi pada ketika itu Sayyidina Umar tidak meletakkan hukum mencuri tersebut. Sedangkan dalam Al-Quran tak ada pun mengatakan tentang tak boleh mencuri. Dalam Al-Quran tak ada meletakkan, dalam Al-Quran tak ada pun meletakkan kalau orang tu curi, tengok keadaan orang tu, tidak. Tetapi Sayyidina Umar ambil kira keadaan juga berdasarkan kepada beberapa pandangan yang telah diutarakan dan mereka faham daripada ajaran yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sedikit perkongsian ini bukan hanya menjawab soalan-soalan yang saya utarakan tadi, tetapi memberikan kita ufuk yang baru, memberikan kita pencerahan yang baru, aspek yang baru yang mana kita dapat belajar juga sedikit sebanyak tentang kaedah-kaedah fikih, sedikit sebanyak tentang usul fiqh, sedikit sebanyak tentang pandangan ulama terhadap usul fiqh ini. Jadi inilah dia antara perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, nantikan pada Jumaat-Jumaat yang akan datang pada bulan Ramadan ini, khusus pada bulan Ramadan ini, kita akan membincangkan tentang fikih pemakanan. Okay, apakah kaitan makanan dengan diri kita, dan kenapa perlu kepada ijtihad kontemporari, perlu kepada fikih isu-isu masa kini dalam kita membahaskan sudut makanan pada diri kita ataupun makanan sendiri. Kita sudut makanan tu sendiri kita kena bahaskan mungkin dalam isu-isu yang kontemporari. Tak cukup saja dengan kita tahu tentang halal dan haram, tetapi kita kena tahu juga impak aplikasi ataupun implikasi pemakanan tersebut dalam masyarakat kita. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan bincangkan tentang consumerism, konsumerisme, keadaan orang yang memakan dan orang yang makan dan sebagainya. Pemakanan ni dah jadi satu tijarah ataupun dah jadi satu industri tersendiri yang mana ada dia punya kelebihan dan kebaikan dan juga keburukan dia. Dan kemudian ada juga isu-isu tentang GMF, genetic modified food. Okay. Jadi boleh ke tak kita makan? Kemudian ada pula cakap pasal future meat, daging pada masa depan, boleh ke tak kita makan? Okay. Daging daripada cloning dan sebagainya. Okay. Dan kemudian perkara yang keempat, apakah sikap vegetarian ataupun vegan lain, vegetarian lain, apakah sikap tersebut bercanggahan dengan sikap agama Islam, ataupun adakah dia selari dengan ajaran agama Islam, dia selari dengan halal dan haram. Ini adalah antara topik-topik yang akan kita bincangkan, kerana pada bulan Ramadan macam biasalah kita puasa. Bila kita puasa, bila kita terhalang oleh satu nikmat ataupun kita terhalang daripada satu nikmat, kita akan sentiasa terfikir pasal nikmat tersebut. Contohlah, kita kalau sedang sakit, kita akan fikir tentang nikmat kesihatan, kita tak akan fikir tentang nikmat kaya. Tapi kalau kita sedang miskin, kita akan terfikir tentang nikmat kaya. Kalaulah katakan kita sedang tak ada makanan tengah puasa, automatik kita akan terfikir tentang apa, tuan-tuan? Nikmat makanan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan dalam keadaan kita yang lebih baik, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.